Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan pengajian bahasa Arab kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya ke atas kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai satu asbab untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwatil kiram. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ana bi khair. Nahnu bil khair. La'allakum bi khairin wa Alhamdulillah nahnu bil khair. Ana masrurun bi liqa'ikum al-yawm. Insyaallah al-yawm nahnu sanabda bi hiwar. Insyaallah pada hari ini kita akan mulakan dengan perbualan. Kalau macam sebelum-sebelum ni kita dah pun mengetahui bagaimana cara untuk kita memperkenalkan diri. Kemudian kalau kita jumpa orang, kita nak cakap apa khabar, kemudian kaifa haluka bagi lelaki, kaifa haluki bagi perempuan. Kemudian pada hari ini pula saya nak cuba kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak menyatakan kepada orang yang kita ni nak sesuatu. Jadi saya cuba ambil satu perbualan yang berlaku di pasar di antara seorang peniaga, bai'un tu penjual dan juga almar'atu tu pembeli ataupun seorang wanita perempuan. Okey, jadi saya baca dulu dekat sini dan nanti insya-Allah kita cuba gunakan kalimah-kalimah yang pernah kita ambil dan pernah kita belajar sebelum ni. Okey, boleh contoh dekat sini di pasar. Marhaban ayya khidmah ataupun ayyu khidmah. Marhaban ni perkataan biasalah. Kalau orang datang macam saya kata tadi, ahlan wa sahlan, marhaban, maksudnya kita kata okey selamat datang. Ayyu khidmah, ayyu khidmah. Ayyu khidmah ni maksudnya ada apa yang boleh saya bantu? Okey, jadi kalau kita orang datang jumpa kita kan, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluka, alhamdulillah ana bi khair. Kemudian kita tanya ayul khidmah, apa yang boleh saya bantu? Kita nampak orang baru kan. Ataupun macam dekat kedai ni, dekat pasar ni, peniaga ni ditanya ayah khidmah, ayah khidmatin, ayu khidmatin. Apa yang boleh saya bantu? Jadi yang perempuan ni dia cakap uridu samakan walahman wadajajan. Jadi uridu, kalimah yang saya nak tekankan kat sini uridu iaitu saya hendak. Jadi kalau tuan-tuan nak menyatakan sesuatu saya hendak, contohnya saya hendak pen. Kita dah belajar sebelum ni kalimah pen. Puan Juli, pen dalam bahasa Arab apa ya? Puan Juli ada bersama dengan saya? Kolabun. Okey. Jadi kalaulah sekiranya Puan Juli nampak kolamun ataupun nampak kolam. Jadi bagi tahu dekat orang, kalau dia kata nak nyatakan bahawa saya nak pen, maka bagi tahu uridu kolaman. Selepas perkataan uridu, dia mesti kena perkataan yang datang selepasnya tu mesti dia baris atas. Contohnya macam ni, dia kata uridu samakan. Samakan ni dalam bahasa Arab dalam bahasa Melayu maksudnya ikan. Kan kita tahu samakun ikan.
Tapi bila datang perkataan uridu, saya hendak, maka dia akan jadi samakan. Dia salah kalau tuan-tuan dan puan-puan kata uridu samakun. Salah. Dia mesti uridu samakan. Ataupun kalau qalam, dia akan jadi uridu qalaman. Boleh? Ataupun nak baju, qamisun. Naam. Kan? Tapi bila kita nak kata uridu qamison, dia akan jadi qamison. Contohnya kalimah lain. Kita tahu Puan Zabidah. Puan Zabidah, labanun. Ma makna labanun? Laban susu macam yogurt. Yogurt. Ahsanti. Jadi kalau nak sebut uridu laban, nak sebut labanun ke labanan? Labanan. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nampak? Okey, kita pergi kepada Puan Mazlina. Ma makna sukarun? Gula Ustaz. Kalau saya nak sebut saya nak gula, macam mana nak sebut? Sukaran. Uridu sukaran. Ahsanti, barakallahu fiik. Nampak? Bila kita nak cakap saya hendak, okey, perkataan yang kita contohnya macam kalimah-kalimah yang sebelum ni kita dah belajar. Contoh qalamun, kitabun, kan? Kursiyun, babun. Jadi bila saya sebut saya nak pintu contohnya, maka saya akan sebut uridu baban. Saya tak boleh sebut babun. Uridu baban. Okey, macam dekat sini, perempuan ni tadi dia datang ke kedai, dia nak dapatkan ikan. Jadi dia akan sebut uridu samakan walahman wadajajan. Samakan ikan, lahmun, apa maksud lahmun? Daging, dajajun, ayam. Jadi bila disebut uridu, saya hendak samakan. Walahman wadajajan. Naam. Saya hendak. Okey. Kemudian penjual ni dia cakap tafaddali. Tafaddali. Maksudnya ini silakan. Macam saya sebut tafaddali kan. Tafaddali as-samaka. Nampak? Kita dah tengok as-samaka ni kalimah yang kita ambil pada minggu lepas. Kalau dia samakun, tak ada alif lam, dia guna samakan. Tengok ke atas ni. Ataupun samakan. Tapi bila datang alif lam, terus dia jadi as-samaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum tafadhali. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal kata kurma tu tamar kan? Tamaron. Tamarun ke Tamaron. Tamaron. Uridu tamaron. Oh, uridu tamaran. Okey. Okey. Naam. Kalau nak air dalam bahasa Arab apa? Ma'un kan? Tapi bila dia nak cakap saya nak air uridu ma'an. Okey. Okey. Naam. Okey. Kemudian penjual ni dia kata tafaddali as-samaka. Nampak tak yang kita belajar pada minggu lepas? Bila dia ada alif lam dengan sendirinya baris dua itu berubah menjadi satu baris sahaja. Tafaddali as-samaka. Kenapa dia guna as-samaka? Sebab dia nak kata ikan ini. Kan tadi ikan banyak-banyak, dia kata uridu samakan. Saya nak ikan. Dia tak tunjuk ikan yang mana. Tapi penjual tu dia dah ambil, kemudian dia kata tafaddali as-samaka walahma wadajaja. As-samaka walahma wadajaja. Nampak? Jelas? Saya nak tanya kepada Puan Haslina, kenapa dia sebut as-samaka? Dia tak sebut as-samakan? Sebab ada alif lam Ustaz. Ahsanti, barakallahu fiik. Nampak? Kita dah nampak beza, okey? Pada minggu lepas kita dah belajar samakun ataupun qalamun. Bila ada alif lam dia akan jadi al-qalamu. Hari ni kita tengok tafaddali as-samaka wal-lahma wad-dajaja. Kemudian pendaga ni dia tanya wa madza turidina aidan. Okey, sebab dia bercakap dengan seorang perempuan, bila perempuan kita kena guna turidina. Kalau dia lelaki wa madza turidu aidan. Okey, kalau saya nak tanya wa madza turidin. Okey, contoh kalau saya tanya kepada minta maaf yang datang minggu lepas, Rini. Kalimah katalah Rini dalam bahasa Melayu kata Rini nak pen. Okey, saya tanya dalam bahasa Arab.
Wa maza turidin? Wa maza turidin? Uridu al-qalama. Ahsanta. Uridu ahsanti. Uridu al-qalama. Nampak? Penggunaan dia tak sebut uridu al-qalamu. Tapi saya bagi tahu tadi kalau selepas uridu dia mesti baris atas. Nanti kita belajarlah nahu dia kenapa dia baris atas, kenapa dia tidak baris bawah. Okey. Wa madza turidin? Maksudnya yang ini ditanya apa yang awak nak? Apa lagi yang awak nak? Aidan. Aidan ni lagi. Okey, kemudian perempuan tadi dia bagi tahu uridu khiyaran. Khiyaran maksud dia timun, wa basalan maksud dia bawang, bawang besar, bawang merah, wa tamatimun, wa tamatima. Patut wa tamatiman kat sini. Wa tamatiman. Sebab dia jadi maf'ulun bih, tapi kat sini dia mungkin tersalah baris. Okey. Maksudnya dia kata saya nak timun, bawang dan juga tomato. Okey, jadi pembeli ni kata tafaddali al-khiyara wal basala wat tamatima. Wa madza turidina aidan? Ada lagi tak nak yang lain? Kemudian dia cakap kat sini uridu sukaron. Sukaron, nampak tadi? Yang kalimah yang kita belajar pada minggu lepas sukarun, tapi bila datang perkataan uridu saya nak, dia jadi sukaron. Wasyayan. Syayan ini maksud dia teh. Teh syayun. Tapi bila datang selepas perkataan uridu jadi syayan. Wa bunnan. Bunnan maksud dia kopi. Ataupun boleh kalau dalam bahasa ni dalam bahasa fasahah lah. Tapi kalau ni boleh juga kita sebut kopi. Maksudnya kalau kita sebut kopi pun dia faham. Okey, kemudian penjual ni dia kata tafaddali as-sukara wasyayya wal apa patutnya kat sini wal bunna. Betul lah wal bunna. Kemudian dia tanya hal turidina syai'an akhar? Adakah kamu nak lagi sesuatu yang lain? Naam. Dia kata perempuan ni kata naam tabaqa bayda wa ulbata milha. Kemudian dia kata saya nak satu bekas telur, satu papan telur dan satu bekas ulbah ni bekas garam ataupun satu ulbah ni dia macam kampit lah, satu kampit garam. Kemudian dia bagi haza tabaku. Nampak? Dia guna haza tabaku al-baydi. Ini haza tabaku al-baydi. Ini satu papan telur. Wa hazihi ulbatul milhi. Kenapa dia guna sini haza? Kenapa dia guna hazihi? Benda ni kita belum bincangkan lagi dan insya-Allah nanti bila sampai bab dia kita akan bincangkan bagaimana kita nak menggunakan kalimah hazihi. Sebab sebelum ni kita cuma belajar menggunakan kalimah haza. Kemudian penjual ni kata apa? Al-matlubu samanuna dinaron. Semua barang-barang ni harga dia 80 dinar. Okey. Jadi apa yang saya nak tekankan dekat sini? Yang pertama, kalimah uridu iaitu saya hendak dan kalimah wa maza turidin. Apa lagi yang kamu nak? Wa maza turidin, apa yang kamu nak? Apa lagi apa yang kamu mahu? Jelas? Jadi kalau saya tanya maza turidin, jadi tuan-tuan dan puan-puan bagi tahu apa yang tuan-tuan nak. Contohnya kalau tuan-tuan pergi pasar ataupun lalu dekat kedai, uridu haza, saya nak ini. Kalau haza tu maksudnya tunjukkanlah saya nak ini. Yang penting saya nak ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini kalimah uridu. Bagaimana kita nak menggunakan kalimah uridu iaitu saya hendak. Contohnya kalimah uridu qalaman, uridu qamisan, uridu kitaban, uridu kursiyan. Fahimtum? Fahimna. Wadih? Fahimna. Wadih. Wadih? Wadih. Boleh mungkin saya nak cuba pada beberapa orang untuk melihat sejauh mana kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Kita mula dengan Puan Siti Azlin. Boleh? Kalimah selepas uridu tu puan boleh tukarkan dengan kalimah-kalimah yang pernah kita belajar sebelum ni. Boleh? InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Ana bilkhair. Alhamdulillah. Marhaban. Ayya khidmah? Uridu samakan wa lahman wa dajajan. Ahsanti. Puan boleh juga kalau puan nak gunakan kalimah-kalimah yang pernah kita belajar sebelum ni. Contohnya qalaman ataupun qamisan, kalimah yang mungkin puan dah hafal sebelum ni, kitaban. Okey. Saya tak apa, yang ni puan nak baca sini pun tak jadi masalah. Tafadhali as-samaka wal lahma wad dajaj. Wa madza turidina aidan? Uridu khiyaran wa basalan wa tamatiman. تفضلي الخيار والبصل والطماطم وماذا تريدين أيضا؟ Uridu sukaran wa syayan وبنا. wa bunnan. تفضلي السكر والشاي والبنة. هل تريدين شيئا آخر؟ Na'am. Tabaqa bayda wa gulbata milk. هذا طبق البيض وهذه علبة الملح. المطلوب 80 دينارا. Okey. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Okey, Puan Yahya. Kaifa haluka? Alhamdulillah, Ustaz. Bikhair? Ana bikhair. Masya-Allah. Nabda, mungkin kita akan mulakan. Marhaban. Ayah khidmah? Uridu samakan. Walahman dajajan. Walahman wadajajan. Tafaddal. Tafaddal. Kalau tadi, kalau penggunaan perempuan dia ada ya kat belakang dia. Tafaddali. Tapi kalau dengan lelaki, kita buang ya tu. Tafaddal. Hadha samaka wal lahma wad dajaj. Wa madza turid aidan? Kalau lelaki kita buang ya dengan nun, dia jadi wa madza turidu aidan. Tapi kalau bercakap boleh je kita nak buang huruf yang di akhir, baris yang di akhir. Wa madza turidu aidan? Namazat. Ha. Uridu. Komisan. Ahsan. Tafadhali al-qamisa. Turidu madza wa madza turidu aidan? Uridu. Khiyaran. 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 Wasalan. Watama'a. Watamatiman. Tafaddal. Al-khiyara wal-basala wat-tamatim. Hal turidu syai'an akhar? Uridu sukaran. Sukaron. Babanan. Kita dah sampai dekat yang bawah ni tuan. Hal turidu syai'an akhar? Jawapan dia sama ada na'am. Sebab kita mulakan adakah, maka jawapan dia sama ada na'am ataupun la. Kalau tuan nak cakap la pun tak jadi masalah. Maknanya kita habislah kita punya ni. La. Maksudnya ataupun cakap la. Maksudnya tak adalah. Tapi kalau tuan kata na'am, maka tuan boleh sambung ayat dia. Saya ulang balik. Hal turidu syai'an akhar? Naam. Tabaqa baydon wa albatan ulbatan milhan. Hadha tabaqal bayd wa hadhihi ulbatul milh. Al-matlubu 80 dinaran. Ahsan, tabarakallah fiik. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah perkataan uridu. Uridu maksudnya saya hendak. Boleh? Kalau saya nak pen, saya nak sesuatu. Jelas? Okey. Untuk ulang kaji, sebelum kita pergi kepada sambungan kepada pelajaran kita yang lepas, saya tunjuk gambar. Nanti tuan-tuan boleh sebut kalimah tu. Pertama, tuan-tuan sebut dalam perkataan tak ada alif lam. Kemudian tukarkan kepada ada alif lam. Boleh? Sebagai contoh, saya tunjuk gambar yang pertama. Ma hadza ya Prof Nordin? Haza.
Jamalin. Hadza. Hada Jamalun. Okey. Jadi Prof gunakan perkataan sebelum ada alif lam dan selepas dia ada alif lam. Hadza Jamalun al-Jamal. Hada Al-Jamalu. Hadza. Al-Jamalu. Kalau tak ada alif lam, Hada Jamalun. ahsanta, barakallahu fiik. Puan Dayang pernah bersama dengan kita sebelum ni? Tak pernah Ustaz, baru Tak pertama pernah. kali. Okey, Tapi nak cuba boleh juga. okey. Ma hadza Atau komisun. Hadza komisun. qamisun. Okey, puan gunakan kalimah qamisun sebelum dan selepas ada alif lam. Kalau ada tak ada alif lam, dia sebut kalimah ni sebagai, Komisun. kalau ada alif lam, Al-Qamis. al-qamis, al-qamis, al-qamisu. Al-Qamisu. Okey, kalau tak ada alif lam, qamisun. Bila tambah alif lam dia jadi al-qamisu. Puan tahu apa beza qamisun dengan al-qamisu? Komisun tu tentang baju kemeja lah. Al-Qamisu tu baju yang kita pilih tu. Ahsan, barakallahu fik. Maksudnya kalau qamisun umum, kemeja secara umum, tapi kalau al-qamisu, kemeja yang mungkin puan pegang ataupun puan tunjuk. Boleh? InsyaAllah. Okey. Puan Siti Aisyah. Ma hadza? Hadza rajul. Okey, sebut perkataan yang sebelum dan selepas ada alif lam. Hadza al-rajulu. Hadza rajulun, hadza rajulu. Boleh sebut macam tu? Yang pertama tak ada alif lam. Macam mana kita nak Hadza sebut? rajulun. Hadza al-rajulu. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan, kalau biasanya kalau kita adakan kalimah alif lam selepas hadza, maka kita tak jarang Arab dia akan sebut hadza ar-rajulu, dia akan sambung terus. Hadza ar-rajulu. Hadza rajulun, hadza ar-rajulu. Puan boleh ulang? Hadza rajulun. Hadza rajulu. Hazar, dia sambung terus. Okey, tak apa, nanti puan boleh cuba lagi. Maksudnya kalau selepas ada alif lam tu nanti kita akan belajar Qamariyah dengan Syamsiah. Okey, Puan Siti Azlin, ma hadza? Hadza Hisanun. hisanun. Hadza Hisanun. hisanun. Kalau ada alif lam, Hadza hasanu. Hasanu. Puan Siti Aisyah, sekarang saya tanya pada Puan Siti Azlin, minta maaf ya. Baik Ustaz. Okey, Puan Siti Azlin, kalau ada alif lam, Kalau ada alif lam, hadza al-hisanu. Puan sama juga. Kalau kita ada alif lam, kita terus sambung. Hadzal baik. hisanu. Dia jarang Hadzal. kita akan sebut hadza al-hisanu. Sekarang ni kita nak berlatih supaya kita boleh macam Arab. Kan? Okey. Jadi hadzal hisanu. Hadza al-hisanu. Okey, ulang balik yang pertama, hadza tanpa alif lam. Hadza hisanun. Barakallahu fiik. Kalau ada alif lam, Ada alif lam, hadza al-hisanu. ahsanti, barakallahu fiik. Bunyi Arab dah tu, masya-Allah. Okey, Puan Nur Hayati. Ma hadza? Hadza kitun. Masya-Allah. Hadza Hayati. Puan Nur Hayati Hasali. Puan Nur Hayati Hasali. Puan Nur Hayati, dengar tak? Tak dengar. Okey, maaf ni. Okey, kita pergi kepada Puan Zabidah. Puan Zabidah dengar? Haza kitun. Masya-Allah. Kalau ada alif lam. Hazal kitu. Masya-Allah, barakallahu fiik.
Okey, tadi Puan Cik Yahya, Tuan Yahya dah sebut. Okey, Puan Mazlina, ma hadza? Hadza kitabun. Hadzal kitabu. Puan Mazlina. Kitabun. Hadzal kitabu. Siapa yang bersuara saya tak nampak. Puan, saya tanya Puan Mazlina. Mudahnya macam ni, kalau dah habis jawab, tutup suara supaya saya boleh tanya pada yang lain. Okey, jazakallah khair, barakallahu fikum. Terima kasih. Puan Mazlina sekali lagi. Ma hadza? Hadza kitabu. Masya-Allah. Hadza. Kalau ada. Hadza kitabu. Ahsanti, barakallahu fik. Puan Roslina. Ma hadza? Hadza babun. Ahsanti. Kalau ada alif lam? Hadzal babu. Ahsanti, barakallahu fik. Puan Anita, ma hadza? Hadza kalbun. Kalau ada alif lam? Hadzal kalbu. Barakallahu fik, ahsan. Puan Juli, ma hadza? Na'am Ustaz. Hadza waladun. Kalau ada alif lam? Hadzal waladu. Ahsanti, barakallahu fik. Okey, khalas. Alhamdulillah kita dah ulang kaji yang lepas. Jadi insya-Allah kita pergi kepada buku, tengok pada muka surat 16. Boleh? Muka surat 16 kita berhenti pada minggu lepas. Kita dah sampai kepada kalimah-kalimah yang baru pada minggu ni. Kita tengok beberapa kalimah. Okey, yang pertama dia tunjuk kat sini. Boleh tengok muka surat, nampak tak? Saya share ni. Tak nampak kejap Tak nampak. Okey, kejap. Sorry. Kejap Okey. Nampak tak? Nampak. Okey, muka surat 16. Gelap. Saya tak nampak. Nampak tak buku yang saya share ni? Juli tak nampak. Tak nampak Ustaz, tak nampak. Okey, kejap Juli tak nampak. Okey, kejap. Saya tekan balik. Kejap Okey, nampak? Ada tak? Okey. Nampak. Okey, tengok pada muka surat 16. Kita hari tu berhenti sampai muka surat 16. Okey. Nampak Ustaz. Okey, tengok kalimah yang bawah ni. Najmun. Bila dia tambah alif lam, dia jadi an-najmu. An-najmu. Najmun. Bila tambah alif lam, dia jadi an-najmu. An-najmu. Maksud najmun, apa dia? Bintang. Bintang. Okay. Dikun jadi ad-diku. Ad-diku. Dikun tambah alif lam, dia jadi ad-diku. Rajulun, dia jadi ar-rajulu. Talibun, dia jadi at-talibu. Okay, kemudian kalimah yang seterusnya, rajulun seorang lelaki, talibun seorang pelajar lelaki. Talibun seorang pelajar lelaki, dikun ayam jantan. Dikun ayam jantan. Okey, kemudian kita tengok pada ayat yang diberikan dekat bawah ni, contoh kalau kita nak sebut kat sini, kita tengok nombor 1. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Naam. An-najmu ba'idun. Tengok kat sini penggunaan bila ada alif lam, baris yang ada dekat ujung kalimah ni adalah baris satu sahaja. Dia tak sebut an-najmun, dia sebut an-najmu. Ba'idun. Sebab tak ada alif lam, maka ba'idun dia gunakan dua dhammatain ataupun dua baris hadapan. An-najmu ba'idun. Maksud dia dekat sini bintang itu jauh. Perkataan yang kedua, ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Lelaki itu berdiri. Kemudian perkataan yang ketiga, kalau tak faham boleh tanya As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Ma makna as-sukar? Gula. Hulwun. Maksud hulwun
manis. Okey, gula itu manis. Kemudian yang keempat, at-talibu maridun. At-talibu maridun. Apa maksud at-talibu tadi? Pelajar lelaki itu maridun, sakit. Sakit. Kalau demam kalimah lain, sakit ni maksudnya umum lah, dia tak sebut sakit apa. Okey. Kemudian nombor 5, addiku jamilun. Addiku jamilun. Ayam jantan itu cantik. Jamilun, cantik. Kemudian nombor 6, ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Apa maksud ad-daftar? Buku tulis. Dia berbeza dengan kitab. Kitab ni buku, tapi daftaru ni buku tulis. Jadidun maksud dia baru. Buku tulis itu baru. Kemudian nombor 7, at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Tajirun. Apa maksud at-tajiru? Tajiru ni usahawan ataupun peniaga. Peniaga, ghaniyun, kaya. Peniaga itu kaya ataupun usahawan itu kaya. Ad-dukanu. Ad-dukanu maftuhun. Apa maksud ad-dukan? Kedai. Kedai itu terbuka. Ahsantum, barakallahu fikum. Kemudian nombor 9, al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Apa maksud dia? Budak itu miskin. Okey. Bahasa Arab dia boleh juga, kalau al-waladu faqirun, kita boleh juga andaikan seolah-olah macam kesian. Budak ini macam susah, budak kecil kan. Al-waladu faqirun. At-tufahu lazizun. At-tufahu lazizun. Ma makna tufah? Apple. Lazizun sedap. Tadi tuan-tuan boleh guna uridu at-tufaha. Uridu at-tufaha. Saya nak apple. Contoh. Jadi gunakan kalimah uridu at-tufaha, dia mesti jadi baris atas. Sebab selepas kalimah uridu dia mesti baris atas. Uridu at-tufaha. Jadi kat sini dia at-tufahu lazizun. Apple itu sedap. Kemudian yang nombor 11. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu. Apa makna tabibu? Doktor. Tawilun tinggi. Wal maridu pesakit. Nampak tak? Tadi kita tengok maridun kan? Maridun bila dia guna wal maridu pesakit. Qasirun itu rendah. Doktor itu tinggi dan pesakit itu rendah. Okey, kita nak cuba pada ujian yang seterusnya, dia minta kita iqra waktub ma'a dhabti awakhiri al-kalimati. Baca, kemudian letakkan, tuliskan baris akhir bagi kalimah-kalimah berikut. Kita sambung kepada Maisarah. Maisarah, hal anti ma'ana? Adakah bersama dengan kami Maisarah? Ada. Okey, ahsanti. Perkataan yang pertama ni, sebutkan apa dia? Al-babu. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Puan Anita yang kedua. At-tajiru. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Nini, jangan nak nyorok Puan Nini. Kita dah kenal dah iPhone ni Puan Nini. Mana Puan Nini? Dia tak bersedia? Tak bersedia, kita pergi kepada Puan Zarina. Al-najmu. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Rosni, seterusnya. Puan Rosni, ada boleh? Tak ada? Yes. Okey, selepas An-Najmu. Al-Qamaru, ahsanti, barakallahu fiik. Puan Siti Nurbaya. Selepas Al-Qamaru. Adikun. Adiku. Addiku. Ahsanti, barakallahu fiik. Ma makna addiku? Ayam?
Yang jantan. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Puan Nursiah. Selepas adiku apa? Puan Nursiah. Al-ma'u. Ahsanti, barakallahu fiik. Ma makna al-ma'u? Air. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Faridah, seterusnya. As-sariru. Ahsanti, barakallahu fiik. Ma makna sarir? Katil. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Zaliha, seterusnya. Puan Zaliha. Puan Zaliha, boleh dengar? Okey, Puan Zaliha, saya tak dapat dengar suara Puan. Tak apa, insyaAllah sekarang kita ulang semula, okey? Nur Farisah, selepas itu, selepas As-Sariru apa? Nur Farisah. Tak ada juga. Ulfah. Ulfah. Okey, tak ada. Puan Haslina. Ya Ustaz. Okey, ba'da as-sariru. Al-baitu. Ma makna baitu? Rumah. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Nur Azmah. Ba'du. Al-masjidu. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Rini. Ba'da masjid. Ar-rajulu. Ahsan, barakallahu fiik. Puan Umi Aida. As-sukaru. As-sukaru. Ahsanti, barakallahu fiik. Ma makna as-sukaru? Gula. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Emilia, yang terakhir. Al-waraku. Al-waraku. Ma makna waraku? Kertas. Kenapa dia Puan sebut al-waraku, tidak al-warakun? Sebab ada alif lam. Ahsanti, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kebanyakannya dah faham. Kita tengok kepada ujian yang seterusnya. Latihan yang seterusnya. Imla'ul faragh fi ma yali biwad'i kalimatin munasabah. Dia kata penuhkan tempat kosong ini dengan perkataan-perkataan yang sesuai. Puan Aini boleh cuba. Nombor 1, ghaniyun. Apa yang sesuai kalimah dekat depan ni? Puan Aini. Apa kalimah yang sesuai pada depan ni? Ghaniyun. Puan Aini. Kalimah apa? Tak pasti. Puan boleh letak sama ada usahawan, lelaki ataupun al-waladu, budak. Puan ambil ar-rajulu. Ghani. Ahsanti. Maksudnya lelaki itu kaya. Boleh? Okey. Kemudian Encik Hafiz. Nombor 2. Hulwun. Encik Hafiz. Okey, tak ada. Ada Ustaz, tapi tak sedia Ustaz tengah driving. Okey, tak apa. Minta maaf, saya tak nampak keadaan. Okey, Puan Rohaya. Hulwun, manis. Apa perkataan yang sesuai kat depan? As-sukaru. Hulun. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Puan Nur Hayati, perkataan maridun. Apa yang sesuai dekat depan? Al-waladu maridun. Ahsanti, apa maksud dia? Al-waladu lelaki itu sakit. Al-waladu? Lelaki itu. Anak budak lelaki itu. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Maimunah, lazizun. Apa yang sesuai untuk perkataan kat depan ni?
Lazizun. Apa dia? Kalimah apa? Saya tak dengar. Al-tufahu. At-tufahu. At-tufahu. Tufahu lazizun. Ma makna? Apa maksud dia? Apple itu lazat. Masya Allah, tabarakallah. Okey, Puan Farida, tawilun. At-tabibu. At-tabibu. Tawil. Ahsan. Barakallah fiq. Tuan Johari, Cik Johari, soal yang nombor 6 yang terakhir. Qasirun, rendah. Tuan Johari. Ya, saya. Okey. Ada masalah sikit. Okey. Okey, saya jawab. Okey. Al-dikun qasiru. Apa maksud dia? Ayam jantan tu rendah. Ahsan, barakallah fiik, barakallah fiik. Tak kisah kita guna je apa kalimah, yang penting kita faham apa yang kita nak sebut. Okey, barakallah fiik, jazakallah khair. Okey, alhamdulillah untuk latihan yang ke-7, latihan ni kita dah lepas. Kemudian okey, tengok latihan yang seterusnya. Ikhtar kalimatan minal qaimatil ba tunasib al kalimatil lati fil qaimati alif. Pilih kalimah yang sesuai untuk alif untuk dipadankan dengan ba. Boleh? Okey, kita sambung kepada Puan Rashidah. At-talibu. Apa yang sesuai untuk at-talibu dekat kawasan ba ni? Puan Rashidah Wori. Okey, baik Ustaz. Okey. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Apa maksud dia? Budak lelaki itu sakit. Ahsan, barakallah fiik. Okey, Puan Naimah yang kedua. Okey, maridun dah padam. At-talibu dah padam. Ad-dukanu. Apa yang sesuai untuk ad-dukanu? Tak sedia Ustaz. Tak sedia? Okey, tak apa. Kita pergi kepada Cik Muhammad Khalid. Sedia ke? Cik Muhammad Khalid tak sedia. Okey, tak apa. Kita pergi kepada Datin Diana. Ad-dukanu. Apa yang sesuai untuk ad-dukanu? Saya tak dengar ad-dukanu. Ad-dukanu. Okey, saya tak dengar Datin. Kita pergi kepada Encik Abdul Rashid. Encik Abdul Rashid ada? Tak ada. Ada. Okey, ad-dukanu. Apa kalimah yang sesuai untuk ad-dukanu? Ad-dukanu maftuhun. Ahsanta, barakallahu fi. Apa maksud dia tuan? Kedai itu buka. Ahsanta, barakallahu fi. Okey, kepada Puan Navia Giono. Seterusnya at-tufahu. Apa yang sesuai untuk kalimah at-tufah? Ya, Bandin yang sulit. Ya, Bandin. At-tufahu. Itu. Lazid. Ahsanta, barakallahu fi. At-tufahu lazidun. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Okey. Apple tu lazat, sedap. Okey, barakallahu fiik. Apple sedap, lazat. Masya-Allah, betul. Puan Nurbiah, seterusnya boleh? Al-ma'u. Okey, tak dengar. Okey, pergi kepada Puan Roslizawati. Al-ma'u. Al-ma'u harrun. Masya-Allah, Air itu panas, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Puan Zuraini. Yang seterusnya. Tak ada. Puan Umi Kalsum. Umi Kalsum tak ada, Puan Umi Kalsum.
Okey, tak ada, saya buka kepada siapa yang nak cuba. Yang seterusnya, Al-Hajaru. Apa yang sesuai untuk Al-Hajaru? Thaqilun. Al-Hajaru. Apa maksud dia? Batu itu berat. Okey, kemudian Al-Qalamu. Apa yang sesuai untuk Al-Qalamu? Maksurun. Apa maksud dia? Ahsan, barakallahu fiik. Okey, ini kalimah-kalimah baru yang tuan-tuan dan puan-puan dapat pada hari ini, iaitu yang pertama hulwun, maksud dia manis, maridun maksud dia sakit, ad-dukanu maksud dia kedai, ghaniyun maksud dia kaya, tawilun tinggi, faqirun miskin, qasirun rendah, at-tufahu apple. Naam, Ustaz. Okey. Kemudian kita tengok kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 19. Okey. Hari ini kita nak berkenalan dengan huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Apa yang dimaksudkan dengan huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar tajwid, kan? Dia ada hukum alif lam. Ada alif lam al-qamariyah, ada alif lam asy-syamsiyah. Pernah tak belajar dulu? Okey, dalam bahasa Arab dia ada huruful qamariyah dan huruful syamsiyah. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayu, huruful qamariyah ni maksudnya huruf-huruf bulan. Kenapa dia guna kalimah bulan? Kenapa dia guna kalimah matahari? Okey, yang pertama, kalau dia kata huruful qamariyah, maksud dekat sini huruf-huruf bulan, kerana bila mana kita melihat bulan, kan, kalau tuan-tuan keluar pada waktu malam, tuan-tuan nampak bulan, tuan-tuan boleh nampak tak bulan tu dengan jelas? Boleh kan? Nampak. Kan nampak, kita keluar pada waktu malam, kita tengok, boleh nampak, mata kita tak bersilau. Kita akan nampak bulan tu bulat, bulan tu mungkin anak bulan, bulan sabit. Jadi mata kita tak bersilau, kita nampak dengan jelas. Jadi bila jelas, orang Arab dia panggil huruful qamariyah, maksudnya alif lam yang jelas. Sebab tu bila mana alif lam huruf qamariyah, kita akan sebut al-abbu. Al-abbu, kan? Al, kita sebut al-abbu. Al-lam tu kita jelaskan. Al-abbu. Al-babu, kita sebut al. Nampak tak ada al? Al-abbu, al-babu, al-jannatu, al-himaru. Maksud al-lam ni kita sebut. Al-khubzu. Al-abbu maksudnya ayah. Al-babu pintu. Al-jannatu maksud dia taman. Kalau disebut al-jannatu maksud dia taman. Ataupun kalau dalam bahasa Quran dia panggil syurga lah. Kalau maksud dia sebenarnya adalah taman. Kemudian al-himaru. Apa makna himar? Kedai. Kedai. Nampak tak? Kita sebut jelas al. Macam mana kita nampak bulan tu jelas, kita akan sebut lam tu jelas. Al-himaru. Al-khubzu. Al-khubzu maksud dia roti. Maru. Okey. Al-ainu. Al-ainu mata. Mata air. Al-ainu mata. Kalau mata air dia sebut ain, tapi al-ainu ni dia mata, dia bukan mata air lah. Mata. Al-ainun mata. Okey. Ghin. Tengok kat sini dia alif ba, jim, ha, kha, ain, ghin. Ghin ni dia huruf qamar, maksudnya dia jelas. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Apa maksud ghada? Ghada ni makan tengah hari. Al-ghada'u, makan tengah hari. Okey, kemudian huruf fa. Al-famu. Al-famu. Apa maksud al-famu? Mulut. Okey, kemudian yang nombor 9. Qaf. Al-qamaru. Al-qamaru. Bulan. Al-qamaru, bulan. Kemudian nombor 11. 10 kaf. Al-kalbu. Anjing. Anjing. Kemudian nombor 11. Al-ma'u. Air.
Kemudian nombor 12, al-waladu. Lelaki. Budak lelaki. Kemudian nombor 13, ha. Al-hawa'u. Udara. Udara. Okey. Hawa'u udara, kemudian huruf ya, al-yadu. Maksud dia tangan. Okey. Ni huruf-huruf ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, daripada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Kalau datang alif lam, kita kena jelaskan al tu. Kita tak sebut ayyadu, tak. Kita sebut al-yadu. Jadi bila dia jelas, masa dia adalah huruf al-qamariyah. Huruf yang jelas. Macam mana kita boleh tengok bulan yang jelas tanpa rasa silau, dia ada dan kita nampak, maka kita kekalkan alif lam dia ni. Nampak? Huruf-huruf ni kalau ada alif lam dia tak akan jadi, maksudnya dia tak boleh diletakkan sabdu. Dia mesti letak sukun. Al-qalamu. Qaf kan? Kaf. Apa lagi kalimah mula huruf kaf? Kitab. Al-kitabu. Kita tak sebut at-kitabu. Ada orang sebut at-kitabu. Tak. Jadi kita jelaskan alif lam dia. Jadi al-qamaru. Boleh? Boleh, insya-Allah. Siapa nak try baca daripada atas tadi sampai bawah? Juli. Puan Juli. Ahsanti. Barakallahu fiik. Okey, cuba. Al-abu. Okey. Al-babu. Okey. Al-jannatu. Al-khimaru. Dia bukan kha, dia ha. Al-himaru. Asifah juga Ustaz. Al-khimaru. Okey. Al-khubzu. Ahsanti. Al-ainu. Okey. Al-ghada'u. Ma mana al-ghada? Makan tengah hari Ustaz. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian al-famu. 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 Okey, lagi? Al-qamaru. Lagi? Al-kalbu. Lagi? Al-ma'u. Baru. Selepas? Al-waladu. Ahsanti. Al-hawa'u. Ahsan. Al-yadu. Al-yadu. Nampak tak? Bila puan sebut, semuanya dijelaskan alif dan lam dia. Maka dengan sebab jelasnya ini, orang Arab kata ini adalah huruf-huruf qamar. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat bulan tanpa rasa silau, jelas, nyata, maka sebab tu huruf-huruf ini dikenali sebagai huruf al-qamariyah. Kemudian kita tengok sebelah dia. Yang sebelah ni disebut sebagai huruf asy-syamsiyah. Huruf asy-syamsiyah. Kenapa dinamakan sebagai huruf syamsiyah? Tuan-tuan, pada waktu siang hari, tuan-tuan boleh tahu adanya bulan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila pandang bulan, tuan-tuan akan bersilau. Nampak tak? Tak ada orang dia boleh tengok jelas bulan tu. Matahari. Sebab mata dia silau. Jadi dia ada tetapi tersembunyi. Sebab tu huruf-huruf ini, lam dia ni dia tak sebut dah. Seolah-olah tak ada lam dah. Contohnya at-tajiru. At-tajiru. Kan dia ada lam tapi lam ni seolah-olah dah tersembunyi sebab silau, tak nampak. Jadi sebab tu huruf-huruf ini disebut sebagai huruf asy-syamsiyah. Berbeza dengan ni tadi. Alif tadi, al-abu, kita nampak alif lam, al-abu. Tapi bila huruf-huruf ini dia akan letak tanda sabdu. Dan lam ini dia seolah-olah tidak berfungsi. Dia akan jadi at-tajiru, maksud dia usahawan ataupun peniaga. Sa, as-saubu, maksud dia adalah baju, pakaian. Al-jisu, ayam jantan. Az-zahabu, emas. Ni kan emas, orang perempuan sebut tengah emas sekarang ni tengah seronok kan. Harga emas turun. Ketum lah tak ketum lah kan. Az-zahabu, ar-rajulu, lelaki. Az-zahratu, bunga. Siapa yang nama dia Zahrah, Zahrah tu maksudnya bunga. Kemudian sin, as-samaku, ikan. Kemudian shin, asy-syamsu.
Matahari. Kemudian sad. As-sadru. Apa maksud sadru? Maksud dia dada. Dada. Kita doa Allahumma ftah as-sadri. Ya Allah bukakanlah dadaku, pintu hati. Maksudnya as-sadru, dada. Ad-daifu. Apa maksud ad-daifu? Tetamu. Tetamu. Okey, pandai. Ahsantum. Barakallahu fiik. Kemudian at-talibu, iaitu pelajar lelaki. Kemudian az-zahru. Apa maksud az-zahru? Zuhur, pada waktu zuhur. Kemudian lam, al-lahmu, maksudnya daging. Dan yang ke-14, an-najmu, maksud dia bintang. Okey, saya nak Maisarah, boleh baca daripada awal? Belakang. Maisarah. Boleh Ustaz. Okey. At-tajiru. At-tajiru. Ahsan. At-thawbu. As-saubu. Ad-diku. Ad-diku. Al-zahabu. Az-zahabu. Apa makna zahabu? Emas. 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 Okey, kemudian Ar-rajulu. Zai. Al-zahru. Az-zahrah. Apa maksud zahrah? Bunga. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Asy-syamsu. la qablahu. Ba'da zai. As-samaku. As-samaku. Ahsanti. Asy-syamsu. Ahsant. As-sadru. As-sadru. Ad-daifu. Ad-daifu. At-talibu. At-talibu. Ahsant. Al-zahru. Al-zahru. Al-lahmu. Al-lahmu. Wa akhiran An-najmu. An-najmu. Okey, dapat bezakan tak tuan-tuan dan puan-puan? Wadih. Al-farqu baina al-qamariyah wasyamsiyah. Perbezaan antara huruf-huruf qamariyah dan juga huruf-huruf syamsiyah. Boleh beza? InsyaAllah. Okey, kalau saya sebut kalimah baitun. Ustaz, minta maaf Ustaz. Naam. Alif lam qamariyah tu jelas ya Ustaz? Ya. Kita jelaskan lam dia. Oh, okey. Yang kalau syamsiah tu kita masukkan ke dalam huruf yang seterusnya. Seolah-olah lam tu tak wujud. Jadi tak sebab wujud, tu dia kata syamsiah. Sebab kalau kita nampak, kita tengok matahari pada waktu siang, mata kita silau kan. Jadi silau tu seolah-olah dia dah buang lam tu. Jadi sebab tu dia, okey. Ni tuan apa Mas Muka? Mas Muka? Hilang. Siapa tanya tadi? Okey. Hafiz. Oh, okey. Encik Hafiz. Ya, saya. Perkataan al-baitu, asy-syamsiyah ke al-qamariyah? Al-qamariyah. Al-baitu al-qamariyah. Al-baitu. Kenapa al-qamariyah? Jelas, ada alamnya jelas. Okey, ahsan. Barakallahu fiik. Okey, kita mula balik daripada bawah pula. Soalan daripada bawah. Okey, soalan dekat sini. Kena bezakan. Tuan-tuan dan puan-puan sebut kalimah, kemudian nyatakan dia adalah qamariyah ataupun asy-syamsiyah. Boleh? Puan Roslizawati. Perkataan yang kedua selepas al-baitu. Adiku. Adiku huruf syamsiah. Kenapa huruf syamsiah? Dal. Ahsanti, barakallahu fiik. Sebab dal adalah huruf syamsiah. Jadi kita akan sebut adiku. Seolah-olah lam dia tak ada. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey, Encik Abdul Rashid, boleh? Okey. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Okey, syamsiah ke qamariyah? Alif lam qamariyah. Ahsanta, barakallahu fiik. Puan Umi Kalsum, selepas tu. Al-babu. Qamariyah ke syamsiah? Al-qamariyah. Ahsanti, barakallahu fiik. Puan Nurbiah. Al-qalabu. 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 To huruf apa? Syamsiah. Bila syamsiah kita buangkan lam dia. Jadi kita tak sebut al-qalabu, kita sebut Al-qalabu. at-talibu.
At-talibu. Ahsanti, barakallahu fik. Puan Nurbiah, selepas tu. Selepas talibu. As-sukaru. As-sukaru. Okey, as-sukaru asyamsiah ke qamariyah? Syamsiah. Syamsiah. Ahsan. Nabiah. Ada. Nabiah. Daftaru. Ad-daftaru. Qamariyah ke syamsiah? Syamsiah. Ahsanti, barakallahu fiik. Dah faham tu, masya-Allah. Kemudian Datin Diana. Datin dengar? Ada. Datin, kalimah seterusnya selepas ad-daftaru. Saya tak jelas. Puan Encik Khalid. Ya, insyaAllah. Selepas ad-daftaru. Al-akhu. Al-akhu. Qamariyah ke syamsiah? Qamariyah, bulan. Qamariyah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Okey. Puan Naimah. Ar-rasul. Puan Naimah. Okey. Puan Naimah dengar? Tak ada. Puan Rashidah. Ar-rasul. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Syamsiah ke qamariyah? Qamariyah. Syamsiah. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Syamsiah. Syamsiah. Sebab ra adalah huruf syamsiah. Okey, Puan Rashidah. Ya Ustaz. Al-wajh. Al-wajhu. Al-wajhu. Okey, qamariyah ke syamsiah? Qamariyah. Qamariyah, ahsan. Cik Johari. Saya. Okey, selepas al-wajhu. As-sadiqu. 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 Apa qamariyah ke syamsiah? Syamsiah. Syamsiah. Okey, tadi saya lupa nak maklumkan, al-akhu maksudnya saudara lelaki. Ar-rasulu rasul, utusan, al-wajhu maksud dia muka, as-sadiqu maksudnya kawan ataupun sahabat. Okey, kemudian Puan Faridah selepas as-sadiqu. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Qamariyah ke syamsiah? Qamariyah. Qamariyah. Okey, Puan Maimunah selepas Al-Quran. As-salat. As-salat. As-salatu. Syamsiah ke qamariyah? Syamsiah. Syamsiah, ahsan. Barakallahu fiik. Puan Nur Hayati selepas as-salatu. Al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Al-Ka'batu. Okey, qamariyah ke syamsiah? Al-Qamariyah. Al-Qamariyah, ahsanti. Puan Rohaya yang seterusnya selepas Kaabah. Ar-Ra'su. Ar-Ra'su. Qamariyah ke syamsiah? Syamsiah. Ahsanti, barakallahu fiik. Sebab ra daripada huruf syamsiah. Ar-Ra'su maksud dia kepala. Kepala. Okey, Puan Encik Hafiz. Selepas Ra'su. Yang mana Ustaz? Selepas Ar-Ra'su. Ar-Ra'su. Al-Isba'u. Al-Isba'u. Apa dia punya ni? Syamsiah ke qamariyah? Qamariyah. Ahsanti, barakallahu fi, ahsanta. Al-Isba'u maksudnya jari ya. Jari. Okey. Baik. Naam. Aini. Kalimah seterusnya selepas al-isba'u. As-sabunu. As-sabunu. Apa dia? Syamsiah ke qamariyah? Syamsiah. Sebab sad daripada huruf syamsiah. As-sabunu maksudnya sabun. Dia guna bahasa Melayu. As-sabunu, sabun. Kita panggil sabun, dia panggil sabun.
Sabun. Encik Puan Emilia selepas tu Az-Zufru. Az-Zufru. Qamariah ke Syamsiah? Syamsiah. Syamsiah. Ahsanti, barakallahu fi. Az-Zufru maksud dia kuku. Az-Zufru kuku. Okey, Rini. Ba'da Zufur. Al-Fajru. Al-Fajru. Alif lam Qamariah ataupun Syamsiah? Al-Fajru. Qamariah. Qamariah sebab jelas kita sebut Al-Fajru. Fajar ni pagi. Solatul Fajr, solat subuh. Kemudian Puan Nur Azmah. Az-Zuhru. 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 Okey, apa maksud zuhur? Waktu zuhur. Syamsiah ke Qamariah? Qamariah. Qamariah. Az-Zuhru. 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 Puan Nur Azmah, Az-Zuhru. Syamsiah. Syamsiah sebab kita buang lam dia. Kita tak sebut lam dia, kita sebut Az-Zuhru. Okey. Puan Haslina, Al-Asri. Al-Asru. Al-Asru. Okey, Qamariah ke Syamsiah? Qamariah. Qamariah sebab kita sebut Al-Asru. Al-Asru ni waktu asar. Okey. Ulfah. Ada Ulfah? Tak ada. Okey, pergi kepada Nur Farisah. Nur Farisah. Tak ada juga. Puan Zaleha. Puan Zaleha. Ada. Ada. Puan Farida. Ada. Ya, saya Ustaz. Okey, yang ni selepas asar. Al-Maghrib. Al-Maghrib. Alif lam Qamariah ke Syamsiah? Qamariah. Qamariah, ahsan. Kemudian yang terakhir Puan Nursiah selepas Maghrib. Al-Isya. Puan Nursiah. Al-Isya'u. Al-Isya'u Qamariah ke Syamsiah? Qamariah. Qamariah, ahsan. Kita sebut Al-Isya'u. Okey, kemudian alhamdulillah kita dah selesai untuk Ad-Darsul Salis. Pengajian kita untuk bab yang ketiga kita dah selesai. Saya ulang semula, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah perbezaan antara huruf Qamariah dan huruf Syamsiah. Huruf Qamariah ini bila mana ada alif lam maka kita jelaskan alif lam dia. Al-Mudarrisu, Al-Babu, Al-Wajhu. Okey. Kemudian kita dah kenal huruf Syamsiah. Huruf Syamsiah ni kita seolah-olah kita buang alif lam dia, kita sebut as-salatu. As-salatu. Kan? Ataupun kita sebut as-sadiqu. As-sadiqu. Sadiqu ni bermakna kawan. Okey. Dan sebelum akhir kita pergi kepada beberapa kalimah yang telah kita ambil ini, yang mana saya cuba sebutkan 3 kalimah yang ada di dalam Al-Quran. Ada banyak tapi saya pilih 3 ni. Yang pertama Al-Jannatu. Ma makna Al-Jannah? Aman. Aman. Ataupun kalau dalam ayat kebiasaannya kita gunakan kepada syurga. Syurga ni dia adalah taman-taman. Kan? Okey, yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Okay. Allah SWT kata dekat Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu di dalam syurga. Al-Jannah. Al-Jannah dekat sini maksudnya syurga ataupun di dalam taman lah. Kita tahu bahawa syurga itu adalah satu taman yang dipenuhi dengan segala nikmat. Okey, kemudian yang kedua. Oh, tak nampak kejap-kejap. Ada, tak nampak. Okey, sorry. Nampak? Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ada nampak tak? Nah, Ustaz. Maafi? Ma ra'aitum? Tak nampak lagi. Okey, Syuaya. Kejap. Sekejap.
Kecil je. Ustaz. Al-jannah. Ra'aitum? Nampak. Ustaz, boleh besarkan tak Ustaz? Besarkan. Ya. Ustaz, saya besarkan sendiri. Ya. Dia dah jelas tak? Alhamdulillah, jelas. Okey, yang pertama perkataan al-jannah. Al-jannah saya cuba ambil 3 contoh dalam Al-Quran. Yang pertama Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami nyatakan, wahai Adam, tinggallah kamu. Kan kita dah ambil kalimah uskun, ingat tak? Aina taskun? Ingat? Kan? Kita dah tanya aina taskun. Hari ni kita jumpa kalimah wa qulna ya Adam uskun. Wahai Adam, tinggallah kamu. Ini dia dipanggil sebagai fi'il amar, iaitu perbuatan kepada Allah, kata tinggallah kamu. Anta, awak. Kan kita dah ambil kalimah anta. Ingat tak? Anta ni kamu seorang lelaki, betul? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, dan juga isteri kamu al-jannah. Iaitu syurga ataupun taman-taman lah, dalam ni disebut sebagai syurga. Okey, kemudian yang kedua, am hasibtum an tadkhulul jannah? Adakah kamu kira kamu akan dimasukkan ke dalam syurga? Okey, kemudian yang ketiga, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan taman-taman yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, padanya ada sungai-sungai yang mengalir. Okey. Nampak kalimah al-jannah? Kalau tuan-tuan jumpa kalimah jannah, maksud dia adalah taman. Ini kita dah ambil dalam pengajian kita yang lepas. Okey. Kemudian yang kedua, perkataan al-kalbu. Apa makna al-kalbu? Anjing. Anjing. Al-kalbu dalam Al-Quran cuma ada sekali saya jumpa kat sini, iaitu perkataan al-kalb. Al-kalbu. Okey. Allah SWT berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalbi. Allah SWT dia bagi perumpamaan, dia kata dekat sini, kejap cari kat Al-A'raf. Allah SWT kata kalau kamu nak kami boleh angkat dia. Tapi kejap surah Al-A'raf. Tapi kat sini Allah SWT menggunakan perumpamaan. Perumpamaan untuk perbuatan. Al-A'raf ayat 176. Al-A'raf 176. Surah Al-A'raf ayat 176, Allah SWT berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasali kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah SWT kata, dan kalau kami nak, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Tetapi ia bermati-matian cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsu. Maka bandingannya adalah orang yang ikut hawa nafsu, orang yang tak nak dengar ayat-ayat Allah, Allah bandingkan mereka, kata Allah, maka bandingannya adalah seperti anjing. Famasaluhu kamasalil kalbi. Perbandingan mereka adalah seperti mana seekor anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Dan jika engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Maksudnya anjing ni kalau kita biarkan pun lidah dia tetap keluar. Kalau kita halau pun lidah dia tetap keluar. Itulah perbandingan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah SWT. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Jadi dalam Al-Quran saya ambil kalimah al-kalbu, al-kalbi. Kat sini dipanggil al-kalbi, iaitu maksud dia anjing. Allah datangkan perumpamaan kepada orang-orang yang tak nak ambil ayat-ayat Allah SWT sebagai pengajaran, sama seperti mana anjing, iaitu kita
tegur ke, kita halau ke, tetap juga dia akan keluarkan lidah dia. Seolah-olah dia tak ambil pedulilah tentang benda tu. Okey, kemudian perkataan yang ketiga adalah perkataan lahma ataupun lahmun. Ma makna lahmun? Daging. Daging. Okey. Daging. Okey, yang pertama, Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma. Nampak? Ayyakula lahma. Ini tadi lahmun tadi akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Okey, maksud dia Allah SWT seru kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu meninggalkan yakni zon. Zon ni sangkaan. Allah tak bagi kita bersangka-sangka pada manusia ni kerana sesungguhnya sangkaan itu biasanya dia akan membawa kepada benda yang tak baik. Maksudnya kita macam maksudnya kita menjangka. Dia ni bila sangkaan tu Allah kata biasanya sangkaan ini akan membawa kepada perkara yang tidak baik. Kemudian Allah SWT kata wala tajassasu. Ini lebih kepada adab kita sesama muslim. Al-Hujurat ayat 12. Yang mana Allah SWT kata janganlah kamu wala tajassasu. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Kemudian Allah kata wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu cari kesalahan dan keaiban orang. Ayuhibbu ahadukum, dan janganlah setengah kamu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu mengumpat setengah yang lain. Kemudian Allah kata apa? Ayuhibbu ahadukum, adakah kamu ni suka? Allah bandingkan, adakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Sebab tu orang yang mengumpat, orang yang mencari kesalahan ini suka cari salah orang. Allah membandingkan dia, Allah tanya, adakah kamu suka makan daging saudara-saudara kamu yang telah mati? Okey, kat sini ahadukum ayuhibbu ahadukum ayyakula, makan lahma, daging akhihi. Tadi kita ambil kalimah al-akh kan? Al-akh ini maksudnya saudara, daging saudaranya yang dah meninggal. Fakarihtumuh, tentulah kamu tak suka, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, dan Allah itu Maha Pemaaf. Kemudian yang kedua, perkataan dari surah Al-An'am ayat 145, ada juga Allah letakkan kalimah laham, iaitu maksudnya daging, iaitu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir. Nampak ada kalimah laham, lahmun, lahma khinzirin fa innahu rijs aw fisqa uhilla li ghairillahi bih faman yadhurra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Allah SWT berfirman, Allah kata apa? Allah kata dalam surah Al-An'am, Allah kata kulla ajidu, ayat 145. Allah SWT kata apa? Lain tak apa. Mana ayat 145? Okey, wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Ni aulahma khinzir. Ini adalah benda-benda yang diharamkan untuk kita makan dekat dunia. Yang pertama, maitatah, yakni semua jenis bangkai kecuali ikan dan juga belalang. Kemudian jenis-jenis darah kecuali hati dan juga limpa. Kemudian lahma khinzir, daging
babi ataupun daging khinzir ini adalah benda yang diharamkan, fa innahu rijs. Kenapa Allah haramkan? Kerana benda ini adalah najis, au fisqa, ataupun benda ni kotor. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa yang terpaksa, uhilla li ghairillahi bih, barang siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat, maka dia dibenarkan untuk makan benda-benda yang diharamkan ini, tetapi tidak melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini antara kalimah-kalimah yang kita belajar pada hari ini, dan saya keluarkan sebahagiannya daripada ayat-ayat Al-Quran. Okey, kemudian alhamdulillah kita dah habis. Ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan nak tanya berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ustaz, boleh saya tanya? Barakallahu fiik. Ya, na'am. Ustaz, contoh yang Ustaz bagi bila ada al-abu, ujungnya ialah dhammah kan Ustaz? Ya, Itu betul. juga dengan Qamariyah ataupun Syamsiah. Ya, Tapi betul. contoh yang Ustaz bagi tadi, al-jannata, al-jannati, al-jannata. Okey. Jadi kenapa itu? Dia ada sebab-sebab kenapa dia punya apa ni, dia panggil dia punya baris tu berubah dengan struktur ayat. Sebab bahasa Arab ni dengan baris dia boleh mengubah makna. Contohnya macam tadi kita sebut al-jannatu, al-jannatu tu syurga. Tetapi kalau di syurga kita tak boleh sebut al-jannatu lagi. Dia kena ada sesuatu, contohnya fil jannati. Dia kena sebut al-jannati. Dia akan berubah-ubah sebab dia akan membawa makna yang berbeza. Al-jannata dia membawa maksud syurga, tetapi syurga yang dimasuki. Jadi benda tu nanti insya-Allah kita akan belajarlah pada peringkat yang akan datang. Kita akan bezakan nanti, selepas ni nanti dalam Darsul Rabi' kita akan belajar kenapa dia boleh jadi baris bawah. Contohnya fil jannati, ilal jannati. Nanti kita akan sentuh dan kita akan terangkan kenapa dia boleh berubah jadi al-jannati, al-jannatu. Tetapi asal bahasa Arab, kalau dia tak ada apa-apa, dia mesti dengan baris dhammah. Al-jannatu. Kalau dia datang dengan satu perkataan sahaja tanpa ada apa-apa di hadapan dia, maka dia akan jadi al-jannatu. Sama juga macam as-samaku. As-samaku, ikan, kalau tak ada apa-apa di hadapan dia, dia akan jadi as-samaku. Tapi tadi kita sebut uridu. Bila dia datang uridu, dia tak boleh jadi uridu as-samaku. Dia jadi uridu as-samaka. Nampak? Tapi kalau dia kalimah sendiri sahaja. Contohnya kalimah tu dia tak ada apa-apa depan dia. Contoh al-babu. Kan? Tapi tadi bila kita sebut uridu al-babu, tak boleh. Dia sebut uridu al-baba. Okey, yang ni nanti kita akan bincangkan pada waktu depan insya-Allah. Boleh puan? Boleh, terima kasih. Jelas. Maksudnya akarnya itu memang mesti ujungnya ialah dhammah. Dia mesti baris hadapan. Dia dhammah. Ya. Okey, kata asal mesti dhammah. Barakallahu fiik. Okey, ada lagi soalan? Ustaz. Ya, na'am. Apa mana yang nombor 5 tadi, al-hubzu dan al-fahmu, al-famu. Makna al-hubzu maksud dia roti. Al-khubzu maksud dia roti. Okey. Kalau al-famu apa tadi? Al-famu. Al-famu mulut. Mulut. Syukran. Okay. Barakallahu fiik. Ada lagi? Boleh terima untuk hari ini kita belajar beberapa kalimah yang antara perbezaan Al-Qamariyah dengan Asy-Syamsiyah. Kemudian kalimah-kalimah yang baru, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa boleh hafal bagi memudahkan untuk kita bila kita jumpa dalam Al-Quran, kita nampak kalimah ni kita dah ambil. Contoh tadi akhi kan, al-akh saudara. Okey, kita dah dapat juga kalimah tadi al-jannah syurga. Okey. Ada lagi soalan? Ustaz, macam dalam suratul Kahfi kan, ada perkataan anjing di situ lagi. Kalbu, tapi dia tak ada alif lam kan? Dia tak ada alif lam. Macam mana tu? Dia benda yang sama, cuma tadi saya cari kalimah yang ada alif lam. Kalau alif lam, al-kalbu dalam Quran cuma pada ayat yang kita baca, tapi kalbun, kalban, yang tu dalam Kahfi pun ada cerita tentang surah Kahfi yang Allah SWT bagi tahu yang kelimanya, yang dan keenam tu adalah anjing dia kan.
Maksudnya kalimah anjing dalam Al-Quran tu banyak, tapi kalau kalimah al yang dengan datang dengan kalimah ma'rifah, ada alif lam cuma dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Oh, satu ialah. Okey, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, Ya saya. okey, kalau kita sebut macam contoh al-abu, al-ab, dia mengubah makna tak? Kita tak sebut doma tu. Dia tengok kepada struktur ayat, sebab Arab ni kalau kita dia sebaiknya adalah dengan kita menyebut setiap akhir kalimah itu dengan baris. Bagi kita tahu, maksudnya bila orang yang boleh baca kalimah Arab ini dengan setiap baris akhir itu, maksudnya dia dah mahir dalam ilmu nahu. Tapi biasanya orang akan sembunyikan sebab orang tak tahu nak sebut al-abu ke al-abi ke al-ab, sebab tu jadi dia sebut al-ab. Tapi dalam percakapan kita nak lebih ringkas. Contohnya kita tak nak sebut al-abu tu, kita sebut al-ab. Maksudnya dia nak bercakap tu, Arab ni dia susah nak bercakap akhir tu dengan baris. Kalau contoh saya nak tanya, aina abuk? Saya tak akan sebut aina abuka. Saya akan sebut aina abuk. Al-ab min. Ayah siapa? Nampak? Saya tak sebut al-abuka man. Al-abuka man. Saya al-ab. Hadzal ab. Maksudnya kalau Arab dia sebut hadzal ab. Ini ayah. Wa hadhil dan ini mak. Tapi kalau bahasa buku dia mesti sebut hadza al-abbu. Hadhil ummu. Maksudnya itu untuk bahasa tulisan, tapi bahasa percakapan dia akan matikan setiap kalimah-kalimah yang akhir itulah. Tapi kalau bercakap dengan guru bahasa, dia memang nak dengar kita sebut kalimah akhir tu. Kemudian dia akan tanya, kenapa kau baca dengan bu? Kenapa kau baca dengan bi? Kenapa kau baca dengan ba? Itu nama dia i'rab. Itu nanti kita akan belajar pada buku yang keempat, buku yang itu dah lebih level dia lebih tinggi lah. Jadi yang ringkas-ringkas ni kita akan belajar asas dia je dulu. Boleh, Puan? InsyaAllah. Biasa dalam perbualan je lah kan Ustaz. Biasanya dalam perbualan kita akan mati-matikan lah. Contohnya kaifahalak. Dia tak sebutlah kaifahaluka, kaifahaluki. Tapi dalam kitab, bila baca kita kena sebutlah supaya kita dapat bezakan kalimah-kalimah tu. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ada lagi soalan? Ustaz, Ya saya. saya nak tanya, jadi macam panggilan kan, anak-anak panggil mak, umi macam tu kan? Jadi panggilan tu okey lah, sebutannya memang betul lah tu. Sebenarnya betul sebab ummi membawa maksud ibuku. Jadi sebab tu Arab dia panggil ummi, abi, walidi. Sebab ya dekat belakang tu membawa maksud saya. Jadi bila dia panggil ummi tu ibuku. Kan dia tak panggil Kalau panggil mak macam kita kan, tapi Arab ni dia lembut. Ummi. Dia ada saya tu. Makku, mak saya, wahai makku, kan. Wahai ibuku, abi, wahai ayahku. Dia ada ku tu. Tapi kalau dia tak sedap lah kalau dia panggil ab, ayah. Ayah siapa kan? Tapi Arab ni dia mesti nak letak belakang tu. Jadi dia panggil ummi, ataupun ustazati, guru saya, syaikhi, syekh aku, ustazi, ustaz aku. Jadi dia rasa sopan bila dia sebut dengan dia meletakkan ini adalah ibu saya, ini mak saya, ini guru saya. Betul. Okey, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Ya saya, Maisarah. Boleh tak kalau Ustaz sharekan gambar dialog yang tak ada dalam buku ni tadi dekat Telegram? Nanti saya bagi pada Prof Nordin boleh. Kita kongsikan dalam Telegram nanti insya-Allah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ada lagi? Kalau tak ada, saya rasa sekadar itu untuk hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami apa yang saya ajar. Kalau ada sebarang penambahbaikan, sebarang cadangan, saya sangat mengalu-alukan untuk kelangsungan kita bersamalah kan. Belajar tu biar rasa seronok, semua rasa seronok. Jadi saya serahkan kepada Prof Nordin kalau ada sebarang pemakluman.
Terima kasih banyak Ustaz Asri. Barakallahu fiik. Macam Ustaz Asri cakap lah, setiap kelas makin menarik dan menarik. Dan alhamdulillah seronok. Dan kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa dan belajar menyokong kelas bahasa Arab kita. Dan bila kelas saya ini lagi banyak perkataan baru yang kita dapat belajar, maksudnya makin meningkat kefahaman kita terhadap Al-Quran, insya-Allah. So, terima kasih. Insya-Allah. Dan saya rasa tak ada apa pengumumannya. Sekadar ucap terima kasih lah, dan silakan pada Ustaz Asri lagi sekali untuk jadi insya-Allah kita akan tangguh dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair kepada semua. Segala yang baik adalah daripada Allah SWT, segala yang lemah adalah kelemahan saya sendiri, dan saya mohon keampunan Allah untuk dosa saya, kesalahan saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Jadi sekali lagi saya maklumkan kalau ada sebarang cadangan boleh terus disuarakan ataupun disampaikan kepada Pronordin. InsyaAllah kita akan cuba pertingkatkanlah sedikit demi sedikit supaya kita seronok. Saya pun rasa bolehlah kita nak ubah macam mana gaya pembelajaran yang tidak membosankan lah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Pronordin, jazakumullah khair. Mohon doakan kami semua dekat sini, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah fiik. Asri. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Syukran semua. Terima kasih Ustaz. Syukran ke anak murid. Barakallahu fiik. Laila Saida ya Ustaz. InsyaAllah. Laila Saida. Barakallahu fiik. Halalkan ilmu Ustaz. Ilal liqa. Halalkan ilmu. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Assalamu wa ilal liqa. Kalau Arab kata ilal liqa, jumpa lagi. Ilal liqa. Okay, saya minta izin semua. Barakallahu fikum. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Barakallahu fik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum.